Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada pagi yang dirahmati Allah ini. InsyaAllah hari ini kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan masadirul ahkam, iaitu sumber-sumber hukum, di mana pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan sumber hukum yang ketiga, iaitu al-ijma'. Perbincangan tentang ijma' ni tak banyak lah sebenarnya, tak perlu saya rasa untuk kita bincang perbahasan ulama yang detail-detail ini. Cuma sebelum tu saya nak menyebutkan ada orang bertanya tentang hadis yang kita bincangkan sebelum ini. Ada yang bertanya kenapa periwayatan hadis itu dia terhenti sanadnya tu setakat Imam Bukhari, Muslim dan imam-imam ketika pembukuan hadis itulah. Kenapa tidak bersambung sampai ke hari ini, supaya lebih jelas, supaya lebih jelas dan nampak salah silahnya sampai kepada kita. Sebenarnya ada sebab yang kalau secara sana nak sebut, kalau secara mudahnya kita sebut, kalau dia sampai ke para asatizah kita pada hari ini, saya habis ke semua hadis tu jadi dhaif semua. Itu yang jawapan paling mudah lah. Maknanya kalau kita tak terhenti setakat Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud sebagainya ni, turun pula generasi seterusnya tu masih okey lagi. Generasi selepasnya dan sampai kepada sekarang ni lah, kita langsung tak tahu bagaimana martabat ustaz-ustaz yang ada sekarang yang bawa ke hadis. Sampai sekarang kalau kita nak sebut, sekarang ni kita belajar hadis daripada siapa? Daripada ustaz kita di mana? Macam saya daripada Sekolah Izzuddin Shah ataupun daripada Kolej Islam Kelang. Ustaz di Kolej Islam Kelang dan Sekolah Izzuddin Shah tu, kita pun tak tahu setakat mana hafalan dia, setakat mana kekuatan ingatan dia, bagaimana adil siqah dan fasik ke, kita tak tahu sebenarnya. So bila campur sampai ke peringkat itu, maknanya habis kredibiliti semua hadis itu akan dipertikaikan oleh orang-orang yang kemudian, dan mungkin tak ada satu hadis pun yang dapat kita nak berpegang dan beramal dengan dia. So itu satu lah. Kemudiannya kalau secara inilah, kalau kita lihat bagaimana usaha pembukuan ini dilakukan oleh imam-imam atau tokoh-tokoh hadis ini, yang mana ketika itu kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, sunan-sunan dan sebagainya ini dibentangkan oleh pengarangnya, pengumpulnya itu, di hadapan keseluruhan ulama-ulama yang ada ketika itu, dan ianya sudah pun disemak dan disahkan. Sebab itu sampai ketika itu yang disebut oleh majoriti fuqaha yang meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Imam Bukhari, yang hingga melahirkan ungkapan bahawa kitab yang kedua tersahih selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahawa kitab itu pada zaman di mana kebanyakan orang masih lagi ramai yang bertaraf mujtahid, yang bertaraf ulama ketika itu, pakar dalam bidang para muhaddisin, pakar dalam bidang hadis sebagainya, mereka semua bersepakat
mengesahkan apa yang sudah dikumpul dan ditulis oleh imam tokoh-tokoh hadis ini, maka tidak ada alasan untuk kita yang pada hari ini pula nak mempertikaikan atau kita ada kajian lain, kerana tidak mungkin dah di peringkat authority, di peringkat orang yang terkemudian ini, tidak mungkin orang yang pada hari ini lebih mengetahui tentang rijalah hadis, perawi-perawi ini berbanding dengan ulama-ulama yang terdahulu. Maknanya kita terhenti setakat sempurnanya pembukuan kitab itu dan ianya disemak oleh ulama sezaman. Ulama yang selepas itu pun sudah menjadi semakin kurang mengenali dan kurang faham terhadap perawi-perawi itu, dan maknanya tidak mungkin ada selepas itu boleh kita kata dikarang kitab yang jauh lebih sahih daripada sahih Bukhari dan Muslim yang sudah wujud itulah. Okey, ini kita masuk ke dalam tajuk ijma'. Ijma' ni salah satu masadirul ahkam, sumber-sumber hukum yang ketiga yang digunakan pakai oleh para mujtahidin. Dan kita terus kepada maksud ijma' itu disebut oleh dalam istilah ulama usuliyin, ulama usul, al-ijma' huwa ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyah fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ijma' adalah persepakatan para mujtahid daripada umat Islam pada satu-satu masa atau satu-satu zaman terhadap sesuatu hukum syarak selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini kita jumpa kata ittifaq. Sebab itu ittifaq ulama tak sama dengan ijma', kerana ittifaq itu adalah persepakatan atau persetujuan. Mungkin antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, dia sepakat dalam satu hukum atau satu perkara, disebut ittifaq antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tetapi yang dimaksudkan dengan ijma' ini ittifaq kesemua para mujtahidin di dalam satu masa. Maknanya akan dikaji pada masa yang tertentu tu, semua mujtahid yang wujud di dunia ketika itu, adakah mereka sepakat tentang suatu hukum. Dan benda ni mesti berlaku setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ijma' ini hanya diambil kira di kalangan para mujtahid. Siapa para mujtahid? Mereka yang maqamat fihi malaka istinbatil ahkam syar'iyyah min adillati tafsiliyah. Mereka yang mempunyai bakat kemahiran istinbat hukum daripada dalil-dalil yang terperinci ini. Kadang-kadang qad yusamma bil faqih, kadang-kadang para mujtahid ini disebut dengan al faqih. Kemudian kama yusamma al mujtahidun bi ahlil hilli wal aqdi, kadang-kadang sebut sebagai ahlil hilli wal aqdi, atau bi ahli ra'yi wal ijtihad, ahli ra'yi dan ijtihad, atau bi ulama'il ummah, ataupun disebut sebagai ulama' ummah. Amma ghairul mujtahid, adapun selain daripada mujtahid ini, bahawa man la yamlikul qudratu 'ala al-istinbat, mereka yang tidak mampu untuk istinbat, seperti al-ami, seperti orang yang buta huruf ataupun orang yang tak mampu, tak mempunyai ilmu lah. Dan mereka yang ada ilmu, tetapi ilmu menguasai ilmu yang lain daripada ilmu-ilmu syariat ini, katib wal handasah,
masalah seperti para doktor dan para jurutera dan sebagainya. Mereka ini bukan disebut para mujtahid. Ittifaq para mujtahidin ini hendaklah menyeluruh, merangkumi keseluruhan para mujtahid. Fala yakfi ijma' ahli Madinah, tak mencukupi dengan ittifaq ulama Madinah semata-mata, atau ahli haramain Makkah wa Madinah, ulama Makkah dan Madinah saja, ataupun ijma' ta'ifatun muayyanah, ijma' kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dan ijma' ini ada juga yang sebahagian kecil ulama mengatakan la tadur mukhalafatil wahid wal isnain wal salasah, tak ada jejah lah kalau ada khilaf seorang atau dua atau tiga orang. Tetapi jumhur ulama memang mengatakan dia mesti disepakati oleh kesemua ulama, tak terkecuali walaupun ada seorang. Maknanya kalau ada seorang sahaja pun yang tak setuju, sedangkan yang lain bersetuju, dia masih disebut sebagai perkara khilafiyah yang tidak berlaku ijma' padanya. Kan, ini yang lebih kuatlah, kerana ijma' ini tidak ada kata dua, dia tak ada pilihan, wajib kita ikut, dan ianya adalah hukum yang berbentuk qat'i. Kita tak boleh bercanggah dengan ijma' dan tak boleh kita melanggari hukum-hukum yang ditetapkan melalui jalan ijma' ini. Dia mesti berbentuk qat'i dan dianggap qat'iyyatus subut wa qat'iyyatud dilalah. Dia berbentuk suatu yang sudah dipastikan. Maknanya kalau sudah majoriti ulama sepakat, siapa kita orang awam ini yang tidak mampu untuk istinbat ini untuk mempunyai pendapat yang selain daripada itu. Dan lah kita kata wasyartu fil mujtahidin ayyakuna muslimin, mestilah mujtahid itu orang Islam. Dan begitu juga semua syarat-syarat sebagai seorang mujtahid dari segi keilmuan, dia mesti menguasai kesemua ilmu yang berkaitan, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu semua ilmu-ilmu alat yang diperlukanlah dalam rangka untuk keperluan untuk mereka memahami nas-nas Al-Quran dan hadis ini. Dan ijma' ini hanya berlaku selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana tidak ada keperluan untuk berlakunya ijma' ketika hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika adanya Rasul, sahabat akan bertanya dan membuat pengesahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang suatu hukum. Maknanya tidak ada keperluan untuk para sahabat untuk bersepakat antara sama mereka tentang satu hukum tanpa mereka membuat pengesahan kepada Rasulullah. Bila Rasulullah dah buat pengesahan, makna hukum itu tidak dikatakan sabit melalui ijma'. Ia sabit melalui pengesahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada para sahabat yang berada jauh daripada Madinah sebagainya, mereka boleh berbincang sesama mereka dan mengambil keputusan, tetapi kemudiannya mereka akan mendapatkan pengesahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus kepada pembahagian ijma'. Ijma' ini ada dua pembahagian besar. Yang pertama disebut al-ijma' us-sarih, ijma' secara sarih, secara terang. Maknanya kesemua para mujtahidin ini bersepakat mengeluarkan pandangan secara jelas, sarahatan. Kemudiannya mereka mengumpulkan pandangan-pandangan ini dan akhirnya didapati kesemua pandangan itu bersetuju
dengan satu hukum. Ini ijma' yang secara jelas dan tak ada boleh kita kalihkan kepada hukum-hukum yang lain lah. Maknanya wa hadzal nau' min al-ijma' secara jelas ini adalah hujjah qat'iyah, hujjah yang bersifat qat'i, pasti, la tajuzu mukhalafatuhu wala naqduhu. Tidak harus bagi umat Islam untuk menyelisihinya ataupun menolak hujah daripada ijma' soreh seperti ini. Yang keduanya disebut ijma' as-sukuti, ijma' secara diam, iaitu sebahagian ulama, para mujtahid menyatakan pandangannya tentang satu hukum, kemudiannya sebahagian ulama memberikan hukum terhadap hukum yang dibincangkan itu, tetapi sebahagian daripada para mujtahid berdiam diri tanpa mengiyakan ataupun memberikan pandangan yang lain daripada pandangan itu. Ini maknanya berlaku ijma' secara senyap dan ada khilaf ulama tentang ijma' secara ini yang sebut annahu, pendapat pertama annahu laisa bi ijma', ianya bukan ijma'. Wa fadlan an zalik la yu'tabar hujjatan zanniyatan. Dan ijma' secara sukut, secara senyap ini dia dianggap sebagai hujjah zanni, dia bukan qat'i, hujjah secara zanni. Kerana apa? Kerana bagi mereka seorang mujtahid tidak boleh berdiam diri apabila diminta untuk mengeluarkan hukum atau diminta pandangan terhadap suatu hukum. Mereka, setiap seorang daripada mereka wajib untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka terhadap hukum yang ditanyakan kepada mereka. Maka kalau mereka diam, itu menunjukkan bahawa mereka tidak setuju dengan hukum yang disebutkan. Pandangan kedua iaitu annahu hujjatun qat'iyatun la tajuzu mukhalafatuhu. Sama pendapat kedua ini menyatakan ianya adalah hujjah qat'iyah, hujjah yang pasti, dan ianya sama saja sebagaimana hujjah ijma' soreh yang disebutkan tadi. Dan Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bagi pandangan yang pertama tadi, antara yang pandangan begitu adalah Imam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, manakala pandangan yang mengatakan hujjah ijma' sukuti juga menjadi hujjah yang qat'i ini adalah pandangan daripada aksarul Hanafiyah, kebanyakan daripada ulama-ulama Hanafiyah, dan ianya juga merupakan pandangan daripada ulama-ulama Hanabilah. Dan sebenarnya perbincangan tentang ijma' ini yang dibincangkan secara panjang lebar di dalam kitab-kitab usul fiqh adalah hujjah-hujjah ulama yang menerima dan menolak ijma' ini, terutamanya ijma' sukuti ini, di dalam dan bagaimana martabat hukum ijma' ini di dalam menentukan hukum di dalam Islam. Dan bagi kita, untuk orang awam ni, saya rasa
tak banyak keperluan untuk kita bincang secara panjang lebar berkaitan dengan ijma' ini. Yang kita secara kasarnya boleh katakan bahawa bagi orang awam macam kita apa sahaja yang dihukumkan secara pasti oleh ulama atau mujtahid secara ijma' ini adalah wajib kita terima, dan ianya merupakan satu hujah yang kuat untuk mengikat kita dari segi hukum. Dan sebenarnya pada zaman ini ulama-ulama bincang adakah kemungkinan untuk berlakunya ijma' memandangkan dunia yang sudah semakin luas, Islam tersebar di seluruh dunia, menyebabkan mungkin ada di sana beberapa ulama atau mujtahid yang sampai peringkat mampu berijtihad ini tidak mampu untuk kita mendapatkan pandangan mereka terhadap satu hukum pada satu masa. Walau bagaimanapun ada pandangan yang juga kuat mengatakan bahawa pada zaman moden yang serba canggih ini, pada zaman internet dan sebagainya, orang boleh pergi ke satu tempat dengan kadar waktu yang begitu cepat, dan juga orang mendapat maklumat sama masanya pada masa yang sama di mana-mana saja mereka berada. Maka kemungkinan untuk berlakunya ijma' ini adalah lagi kuat. Maknanya tidaklah menjadi satu perkara yang mustahil, walaupun susah, tetapi tidak mustahil untuk berlakunya ijma' pada hari ini. Walaupun pada hari ini kita tak nampak sangatlah berlakunya ijma' itu pada hari ini, tetapi ianya tidak menolak kemungkinan untuk berlakunya pada masa-masa akan datang, kerana kebanyakan isu yang ada di dunia pada hari ini memang ada saja khilaf atau berbeza pandangan di kalangan fuqaha, sehingga tidak kita tak melihat mana-mana ijma' yang berlaku. Yang ada pun cuma ittifaq ulama' atau persepakatan ulama'-ulama' sedunia, yang juga sebenarnya belum boleh dikatakan mewakili kesemua mujtahid yang wujud di muka bumi pada hari ini. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan ini dapat kita ambil iktibar. Yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan sebagai manusia, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.